forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu judi ni. Apa dia? Rasuah syarikat judi. ASPRM beku akaun individu syarikat bernilai 40 juta. Saya baca detail sedikit. Penahanan 13 individu termasuk Tan Sri dan Datuk Sri berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian membawa kepada pembekuan akaun individu dan syarikat bernilai 40 juta. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Saudara, sebagaimana yang saya katakan semalam, Utusan Malaysia telah pun melaporkan bahawa adanya kegiatan toke-toke sindiket perjudian yang menaja orang politik. Hari ini, saya mendapati bahawa sejumlah 40 juta, bukan sikit saja, 40 juta nilai akaun individu dan syarikat telah dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian kepada beberapa orang kenamaan baru ini. Sebagai memetik laporan daripada Utusan Malaysia, tindakan itu diambil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah susulan tangkapan 13 individu. Sumber memberitahu SPRM sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai sekarang ini berada di negara jiran dan sebuah negara Eropah sejak seminggu lalu. Nama individu tersebut mungkinlah akan didedahkan sekiranya mereka masih enggan tampil untuk membantu siasatan. Kerana mereka memberi pelbagai alasan remeh kerana tidak mahu berada dalam negeri, kerana kononnya menghadiri mesyuarat dan sebagainya. SPRM juga mungkin akan meminta bantuan polis antarabangsa ataupun Interpol untuk mengesan mereka sekiranya mereka masih tidak mahu pulang. Dan setakat ini, tangkapan turut melibatkan seorang pengendali syarikat operator judi di Pulau Pinang. Suspek berusia dalam 68 tahun dan direman 3 hari untuk siasatan lanjut berkaitan kes tersebut. Tangkapan induk terbabit menjadikan seramai 14 individu yang telah pun dibekaskan setakat ini. Mengikut sumber daripada SPRM sebagaimana yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia. Sebab semalam media tempatan telah pun melaporkan bagaimana tangkapan yang dilakukan dan SPRM sedang mengesan beberapa individu termasuk pemimpin politik berkaitan kes menerima dana daripada beberapa syarikat perjudian dan digunakan untuk kempen pilihan raya. Pilihan raya yang ke-15, pilihan raya negeri dan sebagainya, dan melibatkan dana berjumlah antara 6 hingga 7 juta ringgit. Kita mengharapkan SPRM segeralah melakukan siasatan dan rakyat nak tahu bagaimana perkembangannya. Syabas SPRM. Duhai saudara, apa nak jadi negara kita? Kalau orang politik pun mendapat dana politik daripada toke judi, rosak negara kita saudara. Rosak. Bagaimanapun kita cakap tahniahlah kepada SPRM kerana berusaha untuk membentras kejadian tersebut. Baik saudara, ini kita masuk politik sedikit. Bagaimana kenyataan yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah, beliau mengatakan bahawa UMNO ini boleh dibaik pulih. Tak ada masalah asalkan kita kembali pada cara lama. Jangan berkeadaan baru dengan macam-macam idea dan sebagainya. Bahawa UMNO harus menyantuni rakyat sepenuhnya. Demikian menurut Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Beliau sebagai penasihat UMNO mengharapkan agar pimpinan UMNO di akar umbi sentiasa menyantuni rakyat, mendampingi rakyat. Walaupun kita mengalami kekalahan yang agak teruk dalam pilihan raya yang ke-15 lalu dan juga pilihan raya di 6 buah negeri. Namun itu bukanlah berarti the end of it. Saudara, bukan, that is not the end. Bukanlah itu akhirnya hayat kita, saudara. Kita masih ada lagi keyakinan rakyat kerana sepanjang musim pilihan raya di 6 buah negeri, kita tidak seorang pun calon daripada UMNO Barisan Nasional hilang wang deposit. Itu kena pegang saudara. Rakyat masih yakin pada kita. Cuma, kata Yang Mulia Tengku Razili Hamzah, cara pendekatan itu kembalilah cara lama. Dan saya melihat satu tulisan daripada Dr. Ramlan Yunus. Beliau mengatakan bahawa antara kenyataan terbaru Yang Mulia Tengku Razili Hamzah bahawa Tun Mahathir adalah punca utama kejatuhan UMNO. Dan beliau bersetuju dengan kenyataan itu kerana dirinya sendiri sudah lama berpendapat bahawa Dr. Mahathir adalah punca kejatuhan tersebut. Kerana menurut Tengku Razili Hamzah,
Dr. Mahathir adalah punca sebenar yang melemahkan UMNO sejak dari mula menjadi Presiden UMNO. Jadi sebab itu katanya kalau tidak mungkin berlaku pertembungan antara tim A dan tim B pada tahun 1987. Saya. Dan malahan dasar-dasar yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri itu disifatkan olehnya telah memiskinkan warga bangsa kita. Dasar-dasar seperti perindustrian, dasar otomotif dan dasar pengswastaan tidak menguntungkan warga. Malahan dia berubah daripada dasar ekonomi baru bertukar pada pengswastaan yang memberi kekayaan pada orang lain, bukan warga bangsa kita. Jadi sebab itu, menurut kata Dr. Ramlan, gerakan proklamasi Melayu yang dipromosikan oleh Dr. Mahathir sebagai gerakan yang cacat logik dan definisinya. Beliau mendakwa bahawa kononnya UMNO ini sudah dikuasai oleh golongan kleptokrat, adalah seperti menepuk air di dulang. Sudah sampai masanya untuk UMNO sebagai parti politik terbesar orang Melayu untuk membuat perhitungan dengan Dr. Mahathir. Apa saya cakapnya, kita sanggah sajalah. Itu kata Dr. Ramlan, saudara. Panjang tulisannya. Tapi saya tidak mahu mengulas, saudara. Kerana ini soal pandangan, pertembungan peribadi yang sukar untuk kita menganalisa sepenuhnya. Tetapi kebenaran itu ada. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, beliau memang dari dulu lagi, selalu bila saya berjumpa dengan beliau, beliau menyatakan, kalaulah Dr. Mahathir tidak merubah dasar ekonomi baru yang diasaskan oleh almarhum Tun Razak dulu, dan Malaysia tidaklah berada dalam keadaan setenang ini. Kerana dasar ekonomi baru yang diwujudkan oleh almarhum Tun Razak adalah untuk rakyat dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua kaum, di mana harta kekayaan, kek ekonomi negara dinikmati oleh rakyat sepenuhnya. Itulah hasratnya, saudara. Dan beliau hari ini sebagai penasihat UMNO memberi pandangan agar warga UMNO kembalilah pada perjuangan yang asal. Itu yang paling penting. Santunilah rakyat. Berhentilah kita melakukan menuding jari, oh itu salah, oh ini salah. Kembali kita menyantuni tanpa retorika politik. Itu alasan yang beliau berikan, dan beliau mengharapkan perubahan yang dilakukan. Jadikanlah pilihan raya di negeri Johor, itu di Tanjung Pulai dan juga Simpang Jeram ini, saudara, sebagai permulaan agar warga UMNO merubah sifat, sikap, ketepikanlah keangkuhan. Cukup-cukup dah. UMNO begitu banyak terluka kesan percaturan politik yang meletakkan, kerana UMNO ni lama sangat telah dimanjakan dengan wang ringgit. Jadi politik wang ini memang berluasa waktu pemilihan parti, setiap kali berlakunya pemilihan. Jadi kalau kita kembali pada asasnya, sebab itu saya selalu mengatakan pada anda bahawa UMNO itu bukanlah ladang untuk orang mengaut keberuntungan. UMNO adalah parti perjuangan. Jadi semua kena jelas. Sebab itu saya yakin yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu agar UMNO itu terus mantap. Dan beliau mengharapkan supaya UMNO dapat menjadi parti pelindung warga bangsa. Dan beliau memimpin keadilan untuk melakukan islah dalam kepimpinan ataupun reformasi dalam kepimpinan negara. Itu jadi pencantuman antara keadilan dengan UMNO itu adalah satu pencantuman yang sihat untuk menghasilkan kehidupan, lestari kehidupan rakyat yang lebih sempurna sifatnya. Saudara, sebab itu kita mendengar titah Duli Yang Muhammadiyah Sultan Johor yang menyatakan, titah baginda semalam, katanya berilah kesempatan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyantuni ekonomi negara. Kerana beliau baru sedar, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sedar bahawa negara berhutang. Saya dah bagi tahu lama lagi dah, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi negara yang syarat dengan hutang 1.5 triliun, saudara. Okay, tuan-tuan, berkenaan isu judi ni kan, selepas PMX naik menjadi Perdana Menteri kan, dia cakap ada mereka-mereka yang terima rasuah daripada syarikat judi. So, dia orang duk bising bila Anwar Ibrahim nak keluarkan bukti apa semua. Sekarang nampak dah ada yang kena tangkap, dah ada yang kena reman, ada yang lari luar negara lagi, berjumlah 40 juta pula. Banyak tu. Dan kita tahu lah beberapa kenamaan termasuk pemimpin politik sebelum ni dilapor, dikesan SPM telah menerima dana sehingga 70 juta. Banyak tu.
daripada beberapa syarikat perjudian untuk dipergunakan ketika kempen pilihan raya umum kerajaan 15 hari tu. Nampaknya apa yang Pek Mat beritahu tu sebenarnya betul. Okey, mari terus menyokong kajian pandang Pek Mat Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.